PRN Johor ibarat wayang kulit. PRN Johor telah melabuhkan tirainya dengan menyaksikan kemenangan Barisan Nasional yang berjaya memperoleh 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri. PRN Johor baru-baru ini juga telah menarik perhatian ramai bukan sahaja ahli-ahli politik dan pengamal politik, tetapi juga orang awam. Ini kerana keterlibatan beberapa parti politik baru seperti Parti Muda dan Pejuang yang turut bertanding untuk mencuba nasib di beberapa buah kerusi. Termasuk juga Parti Warisan yang cuba untuk melebarkan sayapnya di Semenanjung dengan mempertaruhkan beberapa nama untuk dipertandingkan. Bukan itu sahaja, PRN Johor ini juga telah menjadi satu medan ujian untuk menguji kekuatan parti politik masing-masing. Kekuatan sesebuah gabungan parti politik itu akan diterjemahkan melalui sebuah rundingan yang membawa kepada keputusan yang berpihak kepada semua tanpa menimbulkan ketidakpuasan hati oleh sesetengah pihak. Bagi gabungan Pakatan Harapan PH, isu dua logo yang digunakan semasa PRN Johor yang lalu telah menunjukkan tidak ada kesepakatan dalam perbincangan. Parti PKR pada mulanya mencadangkan untuk menggunakan logo partinya yang mewakili semua wakil dalam PH. Namun, keputusan itu ditolak oleh DAP dan Amanah yang ingin menggunakan logo PH untuk memperkenalkan kepada orang ramai. Pertikaian sama berulang. Masalah ini bukan perkara baru. Bahkan di PRN Melaka juga, masalah logo ini telah timbul kerana terdapat sesetengah pihak yang masih tidak mengenali logo PH. Isu pembahagian kerusi juga timbul apabila Parti Muda meminta beberapa kerusi daripada PH untuk dipertandingkan. DAP dan Amanah telah memberikan 6 kerusi untuk Muda dan PKR pada mulanya pula telah menawarkan 3 kerusi mereka. Namun timbul ketidakpuasan hati apabila Muda menolak tawaran tersebut dan meminta kerusi yang lebih selamat untuk dipertandingkan. Maka berlaku sedikit kerenggangan yang berlaku di antara PKR dan Muda dalam isu pembahagian kerusi sehingga berlaku pertembungan kerusi. Selain itu, UMNO juga mempunyai masalah dalaman parti yang parah apabila wujudnya beberapa buah kem yang memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Tidak dinafikan bahawa PRN Johor ini berlaku disebabkan oleh tindakan kluster mahkamah yang cuba untuk menaiki puncak kuasa. Mereka bukan sahaja menjadikan PH sebagai sasaran tetapi juga Parti PAS dan Bersatu juga turut menjadi sasaran yang sama. Bagi mereka, inilah masa yang sesuai untuk UMNO BN mengambil kuasa mereka semula setelah ditolak oleh rakyat semasa PRU 14 tahun 2018 yang lalu. Peratusan keluar mengundi yang sedikit dan perpecahan dalam parti pembangkang telah memberikan satu kredit kepada mereka untuk mengambil semula kuasa dan kedudukan yang hilang. Tidak ditolak kemungkinan berlakunya lagi PRN atau pembubaran parlimen bagi memberi ruang untuk PRU 15 diadakan. Kesemua parti-parti politik ini tak ubah seperti sebuah wayang kulit. Terdapat tangan gaib yang menjadi tok dalang kepada mereka dengan menyediakan skrip dan lakonan yang sama, yaitu menjanjikan kestabilan dan keharmonian kepada rakyat. Hakikatnya, kuasa dan kedudukan yang mereka inginkan. Peratusan keluar mengundi yang sedikit telah menjadi satu manifestasi rakyat kepada ahli-ahli politik bahawa mereka telah muak dan bosan dengan permainan politik yang dimainkan. Menjanjikan pelbagai tawaran yang akhirnya janji hanya tinggal janji. Tak kala rakyat sedang bergelut dengan kehidupan yang semakin sukar, ahli-ahli politik hanya cuba memikirkan kuasa dan kedudukan. Surat ini ditulis oleh Muhammad Azhar Salahuddin yang merupakan penasihat dan penyelaras NGO Adat. Dipetik daripada Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian,
isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu hangat petang ini, Najib menunggu hukuman. Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun hari ini akan memutuskan sama ada kenyataan Najib Razak BN Pekan mengenai pembayaran balik 1MDB telah mengelirukan Parlimen selepas menerima maklum balas daripada Tony Pua, Pakatan Harapan PH Damansara. Saya telah meneliti penjelasan tersebut. Ia agak tebal dan saya telah duduk dengan MP Damansara mengenai penjelasan itu. Saya beri masa sedikit kepada Damansara untuk jawab. Saya sudah dapat penjelasan daripada Najib. Ia agak tebal. Saya sudah mengkaji penjelasan itu dan saya beri sedikit masa kepada Pua untuk menjawab penjelasan itu, katanya kepada Dewan Rakyat hari ini. Saya akan beri salinan kepada MP Pekan dan MP Damansara. Jadi mereka tahu apa yang diperkatakan. Selepas mendapat jawaban daripada Damansara, saya akan buat keputusan. Perkara agak rumit kerana ia melibatkan fakta dan butiran spesifik. Dan terpaksa betul-betul saya perhatikan apa yang diperkatakan itu mengelirukan atau tidak, tambahnya. RSN Raya PH Jelutung sebelum itu bertanya mengapa Najib masih belum dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan Parlimen kerana mengelirukan Dewan Rakyat. Najib memberitahu Dewan Rakyat pada 2 Mac bahawa tiada 1 sen pun digunakan untuk membayar balik jumlah hutang prinsipal 1MDB kerana pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, firma audit KPMG dan Deloitte, M-Bank dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz pula berkata, kerajaan hanya membayar balik faedah yang ditanggung dalam hutang 1MDB dan jumlah prinsipal hanya akan dibayar pada Mei apabila bon pertama matang. Ini mendorong Pua mengemukakan usul merujuk Najib kepada jawatan kuasa keistimewaan Parlimen kerana mengelirukan Dewan berhubung perbahasannya mengenai hutang 1MDB. Sumber dipetik dari Malaysia Kini, dipetik daripada sahbudin.com. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa berikan komen anda tentang isu hangat pada malam ini. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.